yang tak jelas nanti boleh lihat semula di YouTube channel Okay. So hari ini kita akan undi untuk tajuk assignment, bagi tajuk e-folio dan juga tajuk projek. Okey, kelas. Mengikut kepada kumpulan yang telah kamu wujudkan pada minggu lepas di dalam Google Classroom. So, Madam akan undi mengikut kumpulan tersebut. Okey. So, Madam akan share screen sekarang. Okey, kumpulan grup bernama Kumpulan Zairi yang dianggotai oleh Kenneth Anderson, Watson, Britney, Scholastica dan Nur Lailatul Nasha. Ada tak dalam ni? Kenneth, Watson, Britney, Scholastica dan Nur Lailatul. Ada tak ada? Ada ya? Okey. So kita akan undi untuk tajuk e-folio dah. Jangan tertukar So Madam harap kamu lepas dapat tajuk sila tulis ataupun tajuk tersebut. Okey, jelas tak skrin di hadapan anda sekarang? Nampak tak wheels Jelas, tu? madam. Okey, Terbaik, so madam. Madam akan mulakan undian untuk tajuk e-folio untuk grup yang pertama tadi, grup Kuzairi. Okey. Okey, tajuk kamu untuk tajuk e-folio adalah tajuk nombor 6. Okey, so kita akan lihat tajuk nombor 6 untuk sorry bukan yang ni. This one. Okey, tajuk nombor 6 untuk e-folio. Okey, cabaran komunikasi dan penyiaran dalam Islam membincangkan isu-isu kontemporari berkaitan dengan penyebaran fitnah. Okey, so kumpulan ini sila tuliskan tajuk anda ataupun snap picture. Okey, if you're done, okay, respon done kepada madam. Itu adalah tajuk nombor 6 untuk e-folio. Dah, madam. Okey, dah Okey, seterusnya adalah kumpulan The Crack. Kumpulan The Crack, ahli kumpulan Muhammad Irfan Ismail, Ya, saya madam. Stephanie May, Francilla, Cynthia Julian dan Eliza Cekalina. Okey, so kita akan undi untuk tajuk e-folio sekarang. Okey, kamu dapat tajuk nombor 4 untuk e-folio. Tajuk nombor 4 adalah tajuk cabaran komunikasi dan penyiaran dalam Islam menerangkan konsep hubungan sesama manusia berkaitan dengan isu keprihatinan sosial. Okey, sila tuliskan tajuk tersebut ataupun snapkan tajuk kamu untuk kumpulan tadi, kumpulan The Crack. Okey, Dah, madam. berkaitan dengan isu keprihatinan sosial. Sudah? Sudah, madam. Okey, dah ya. Alright, seterusnya kumpulan Memoji. Okey, ahli kumpulan Dania Erisha, Nicole, Connie Timothy dan Florence Jenny. Ada tak dalam ni? Ada. Ada. Okey. So kita akan undi untuk tajuk E sekarang.
Okey, kamu mendapat tajuk nombor 7 untuk e-folio. Okey, tajuk nombor 7 berkaitan dengan cabaran komunikasi dan penyiaran dalam Islam, membincangkan isu-isu kontemporari berkaitan dengan hiburan melampau. Okey, ini adalah tajuk kamu, nombor 7. Sila tulis ataupun snap. Okey, kalau sudah boleh cakap sudah. Dah. Okey. Alright, seterusnya adalah kumpulan The Aurora. Ahli kumpulan Fiona, Nur Salinas, Nur Atikah, Nur Akilah dan Nur Azalina. Ada tak dalam ni? Ada, madam. Ada eh? So kita akan undi untuk tajuk e-folio. Sekejap eh. Close off. Screen. Okay, madam akan undi tajuk sekarang. Okey, kamu mendapat tajuk nombor 2. Okey, kita lihat nombor 2. Okey, siapa yang tak dapat dengar suara madam nanti boleh tengok balik rekaman nanti. Kalau ada line tak berapa clear, balik rakaman ya. Kaitan dengan kejiranan. Okay, so sila tulis ataupun snap picture tajuk e-folio anda tadi, the group Auroras. Dah, madam. Okay, dah ya. Adalah grup kaki dianggotai oleh Austin Tima, Dina Vincent, Muhammad Iman Farhan, Muhammad Iqmar Rizal dan Muhammad Huzaifah. Ada tak dalam ni? Ada, madam. Ada, madam. Ada ya. Okay, so kita akan mulakan lihat untuk tajuk e-folio sekarang. Okey, kamu dapat tajuk nombor 10 untuk e-folio. So kita tengok dia punya tajuk untuk nombor 10 ya. Sekejap. Okey, nombor 10 adalah berkaitan dengan unsur-unsur khurafat dalam filem. Okey. Isu-isu kontemporari berkaitan dengan unsur-unsur khurafat dalam filem. Okey, boleh tulis ataupun boleh snap picture. Ini adalah tajuk e-folio anda, e-belah ya. Okey. Sudah ke belum? Dah. Dah. Dah, Alright. madam. Kumpulan Polybong, ada tak Polybong dalam Dah, ni? madam. Chung Xiaopei, Caroline, Lan Liu Jing. Ada ya? Okey, Dah, so kita madam. akan mulakan untuk undian tajuk e-folio sekarang. Okey, kamu mendapat tajuk nombor 5 untuk tajuk e-folio. So kita tengok apa dia 5. Tajuk nombor 5 berkaitan dengan isu-isu perekaman. Okey. Boleh tulis dan snap picture tajuk e-folio anda. Madam. Ya? Sudah ya? Dah. Okey. Alright. Seterusnya. Kumpulan seterusnya adalah kumpulan
Angeline, Christabel, Efelda dan Erina. Apa nama kumpulan kamu ni? Kumpulan macam mana Madam nak sebut? Kumpulan S. Madam. S. Okay. Alright. Okay. Kita akan mulakan untuk tajuk e-folio sekarang. Okay, kamu mendapat tajuk nombor 1. Tajuk nombor 1 untuk e-folio. Okay. Tajuk nombor 1 adalah berkaitan dengan isu konsep persaudaraan. Okay. Berkaitan dengan konsep persaudaraan. Alright, boleh snap picture dan juga boleh tulis ya. Dah, Madam. Okay, sudah. Seterusnya, bulan tak ada. Okay, itu saja untuk e-folio Ada tak kumpulan yang tak dapat tajuk? Boleh respon? Semua dapat ya? Kalau semua dah dapat, kita akan beralih kepada tajuk projek pula. Semua dapat, Madam. Okey, terima kasih. Okey, sekejap ya. Kita stop sharing sekejap. Okay, ada soalan boleh tulis di ruangan chat Madam nak betulkan, nak buat editing sekejap. Lepas ni kita akan undi untuk tajuk projek pula. Projek adalah membuat video animasi dan juga sedikit mini kajian berkaitan dengan tajuk yang kamu dapat. Ada soalan boleh tulis di ruangan chat, nanti Madam akan baca dan jawab. Siapa yang lain tak kuat, nanti kamu boleh tengok balik melalui YouTube channel Madam. Jangan risau. Pastikan kamu dah tulis nama dan juga nombor pendaftaran ya di ruangan chat untuk pengesahan kehadiran pada hari ini. Okey. Okey, settle. So, kita akan share screen lagi sekali. Daripada atas ke bawah Okey, so Madam akan undi untuk tajuk bagi kumpulan Angeline, Christabel, Efamelda dan Erina dari kumpulan S. Okey, tajuk projek adalah Madam akan buat undian sekarang. Okey, kamu mendapat tajuk nombor 7. Tajuk projek. Okey. Tajuk nombor berkaitan dengan perangi wabak pandemik COVID-19. Okey. Sila tulis dan ataupun snap picture kempen perangi wabak pandemik COVID-19. So, kamu dikendaki untuk membuat satu video animasi berkenaan dengan kempen tersebut dan sedikit mini kajian soal selidik berkenaan dengan kempen ini. Boleh? Sudah? Dah, Madam. Okey. Seterusnya, grup Chung Xiaopei, Wally Bong, Caroline dan Liu Xiat Jing. Ada tak dalam ni? Ada. Okay. Alright, Madam
menggunakan undian untuk tajuk projek sekarang? Okey, kamu mendapat tajuk nombor 1 untuk projek. So, kita tengok apa dia tajuk nombor 1. Okey, tajuk nombor 1 adalah berkaitan dengan kempen bahaya vape ataupun rokok. Sama ada kamu nak buat kempen bahaya vape ataupun kempen bahaya rokok pun boleh jugalah. Okey? So, boleh tulis dot note dan juga ataupun boleh snap picture. Okey? Madam. Sudah, Okey, sudah. Alright. Terusnya, kumpul Austin Dima, Dina Vincent, Muhammad Iman Farhan, Muhammad Iqmah dan Muhammad Huzaifah. Ada tak? Madam. Ada. Respon? Ada, Madam. Ada. Okey, Madam akan mulakan undian projek sekarang. Kamu mendapat tajuk projek nombor 16. Okey, nombor 16 adalah kempen sayangi flora dan fauna. Okey, nombor 16 kempen sayangi flora dan fauna. Tadi dah nombor 1, nombor 7, nombor 16 Okey, so sila tulis ataupun sila snap picture. Sudah, Madam. Sudah. Ya. Alright. Kita teruskan terusnya. Kumpulan The Auroras, Fiona, Nur Salinas, Nur Atikah, Nur Akilah dan Nur Azalina. Ada? Ada. Ada, okey. Tian projek sekarang. Okey, tajuk nombor 3 untuk tajuk projek. Okey, so lihat skrin nombor 3 adalah berkaitan dengan kempen tahun melawat Malaysia 2020. Okey, kempen tahun melawat Malaysia 2020. Boleh snap picture ataupun boleh tulis di mana-mana kertas, buat note. Okey, dah. Madam. Alright. Kumpulan seterusnya, kumpulan Dania, Erisha, Nicole, Connie Timothy dan Florence. Ada tak? Ada. Okey. Akan undi untuk tajuk projek sekarang. Okey, kamu mendapat tajuk nombor 2 untuk tajuk projek. So, adalah berkaitan dengan kempen beli barang buatan Malaysia. Okey, kempen beli barang buatan Malaysia. Sila tulis dan juga ataupun sila snap boleh juga. Dah. Okey, sudah ya. Alright, kita teruskan. Terusnya iaitu kumpulan Muhammad Irfan, Stephanie May, Priscilla, Cynthia dan Eliza. Ada tak? Ada, Madam. Ada. Okey, Madam akan Ada, mulakan Madam. undian untuk projek sekarang. Okey, kamu dapat tajuk nombor 14 untuk tajuk projek. So, adalah dengan kempen kesedaran wabak pandemik COVID-19. Okey, tadi tu kempen perangi. Ini adalah kempen kesedaran. Okey, dia ada dua terms yang berbeza Kempen untuk perangi wabak dan juga kempen kesedaran. Kamu dapat tajuk nombor 14, kempen kesedaran wabak pandemik COVID-19. Okey. Dah, Madam. Sudah? Okey.
kumpulan last sekali Watson, Britney, Scholastica dan Nur Lailatul Nasuha. Ada tak dalam ni? Ada ke tak ada? Ada. Okey. Madam akan mulakan undian untuk tajuk projek sekarang. Okey, kamu nak mendapat tajuk nombor 20 untuk projek. So kita lihat nombor 20 adalah berkaitan dengan kempen masyarakat penyayang. Okey, kempen masyarakat penyayang. Okey, setakat ni yang dah diambil adalah nombor 1, 7, 16, 3, 2, nombor 14 dan nombor 20. Ada tak grup yang nak tukar dengan tajuk-tajuk yang lain? Kalau ada grup yang nak tukar tajuk yang belum lagi diambil, boleh tulis di ruangan chat sekarang. Yang mana grup yang nak tukar Sekarang ni yang dah ada adalah nombor 1, dah, 7, 16, 3, 2, 14 dan 20. Selain daripada itu, anda boleh tukar. Siapa nak tukar boleh tulis di ruangan chat sekarang. Ada tak kelas? Boleh bincang ya? Boleh buka, boleh on mic kamu tu. Madam minta sedikit masa untuk perbincangan, Madam, bolehkah? Okey, boleh. Bincang dulu Okey, nak boleh. tukar tajuk mana. Okey, Madam. Terima kasih, Madam. Okey. Mana-mana kumpulan yang rasa nak tukar, boleh tukar. Yang mana nak stay, boleh stay saja dengan tajuk. Tak payah tukar ya. Okey, apa maksud isu-isu contemporary? Alright, isu-isu contemporary adalah isu berkaitan dengan isu-isu semasa. Okey, contoh kamu dapat tajuk berkaitan perkauman. Okey, so kamu carilah poin-poin penting berkaitan dengan isu-isu tersebut. Okey, tak perlu ambil secara general, kamu boleh spesifik sahaja. Contoh berkaitan perkauman, kamu ambil berkaitan dengan sama ada kamu nak ambil isu di Malaysia ataupun isu di luar negara pun boleh untuk dijadikan bahan dalam assignment kamu. Okey, ceritalah perkauman tu bagaimana, definisi perkauman. Okey, apakah dia faktor-faktor yang menyebabkan tidak ada perpaduan dalam kepelbagaian kaum di Malaysia. Okey, bagaimana nak mengelakkan lagi perpaduan kaum, bagaimana nak mengelakkan isu perkauman supaya tidak secara lebih ketara di Malaysia. Okey, itu kita ambil daripada isu-isu contemporary, isu-isu semasa. Sama juga macam kalau kamu ambil berkaitan dengan isu dasar apartheid ataupun isu orang berkulit hitam di Amerika Syarikat yang mana mereka didiskriminasikan. Okey, kamu boleh cerita berkenaan dengan apakah latar sejarah latar belakang orang Black and African American di sana. Okey, so apakah yang kamu rasa untuk menyelesaikan masalah mereka? Bagaimanakah mereka nak survive untuk hidup dalam sebuah masyarakat yang pelbagai? Okay, itu semua adalah berkaitan dengan isu-isu semasa. Senang cakap, to make it short, isu-isu contemporary adalah berkaitan dengan isu-isu semasa. Okey, kamu datangkan satu isu berkaitan dengan tajuk kamu tersebut. Okey, cari poin dari segi langkah penyelesaian, faktor-faktor, kesannya. Okey, boleh tak? Faham tak tadi siapa yang tanya saya tu? Okey, madam. Alright. Okey, Chung Okay, ada soalan lagi tak? Okay, madam. Alright, ada yang nak tanya. Madam, kami nak tukar tajuk projek ke kempen dadah. Okey, kumpulan mana tu nak tukar ke kempen dadah? Kumpulan mana? Bagi nama kumpulan anda. Kumpulan Kuzairi. Okey. Kumpulan Kuzairi nak tukar kepada kempen anti dadah Tadi kamu dapat kempen apa? Yang kamu nak tukar tu? Asal kamu dapat kempen apa tadi?
Okay, masyarakat penyayang kan? Okay, alright. Nak tukar kepada kempen anti dadah. Alright. Okay, ada lagi kumpulan yang nak tukar tajuk? Boleh tulis di ruangan chat Okay, ataupun tak ada nak tukar. Ataupun nak stay dengan tajuk yang sama. Ada lagi tak? Ada rasanya, madam. Tidak ada ya. Okay. Kalau ada lagi boleh boleh tanya saya di chat Saya akan baca dekat chat kamu. Tugas kamu sekarang adalah settle untuk undian tajuk e-folio dan juga tajuk. So, nanti saya nak kamu buka Google Classroom balik. Saya nak kamu tulis tajuk e-folio dan juga tajuk projek anda di ruangan add class comment di bawah senarai ahli kumpulan kamu ni. Okay. Add class comment, di situ tulis tajuk e-folio dan juga tajuk projek. Okay, kelas? Boleh? Faham? Kelas Sila tuliskan tajuk e-folio dan tajuk projek yang telah yang kamu dapat hasil undian. Madam nak tengok, nanti madam akan rujuk di sini untuk tajuk e-folio dan tajuk projek kamu. Okay. Boleh, madam. Right. Madam stop sharing kejap. Kita baca chat room. Ada nak tukar? Okay, tak ada soalan ya? Okay, apa-apa soalan boleh letak di ruangan chat. Nanti madam akan baca. Seterusnya kita akan masuk ke topik 1 pada hari ini. Okay, so topik 1 adalah berkaitan dengan kuis 1. So kuis 1 sila beri perhatian kerana kuis 1 ini berkaitan dengan topik 1. Okay, so topik 1 kita akan masuk berkaitan dengan konsep komunikasi. Kamu boleh dapatkan slide ini daripada Google Classroom di bahagian classwork. Custom madam dah upload untuk slide 1 hingga bab yang ketiga. Semua madam dah upload di situ. Kamu boleh baca semula. Okay. So hasil pembelajaran, dia punya course learning outcome, di akhir pembelajaran kamu dapat menjelaskan konsep bentuk komunikasi dan hubungannya dalam Islam dan juga menerangkan konsep komunikasi dan juga menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi. Okay, so isi kandungannya yang pertama sekali kamu akan diterangkan berkaitan dengan pengertian komunikasi menurut Barat dan Islam dan juga menjelaskan hubungan iman, Islam dan ihsan dan berkaitannya dengan konsep komunikasi. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada bentuk-bentuk komunikasi, iaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal dan juga komunikasi diagonal. Okey, definisi komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu komponen kehidupan yang diperlukan untuk hidup dengan lebih bermakna. Kita memang perlu berkomunikasi antara satu sama lain setiap hari. Okey, sama ada kita berkomunikasi dengan keluarga kita, sama ada kita berkomunikasi dengan kawan-kawan kita melalui grup WhatsApp. Okey, dan kamu berkomunikasi dengan madam, okey, melalui platform Webex pada hari ini. Okey, walaupun kita tidak berjumpa secara face to face, kita boleh memanfaatkan teknologi yang ada dibantu oleh sistem satelit untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Alright, seterusnya pergerakan bunyi dan simbol ialah antara elemen kehidupan yang berkomunikasi dengan kita sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Okey, contohnya apabila kita memandu kenderaan di jalan raya, okey kan, kita akan nampak papan-papan tanda di sekeliling lebuh raya tersebut ataupun sekeliling jalan raya, dan papan-papan tanda tersebut adalah antara salah satu daripada elemen komunikasi. Walaupun dia tidak berfungsi secara verbal, tapi secara non-verbal dia adalah salah satu daripada cara berkomunikasi kepada pemandu-pemandu di jalan raya. Contohnya,
Contohnya jangan tidak boleh melebihi had laju berapa-berapa. Okey. Berhati-hati di hadapan anda ada bonggol dan sebagainya. Itu semua adalah elemen komunikasi. Okey. Bunyi dan simbol ini diguna pakai kalau kamu lihat sejarah perkembangan komunikasi dalam video yang Madam suruh kamu lihat ataupun tonton di dalam YouTube dan suruh kamu ulaskan berkenaan dengan sejarah perkembangan komunikasi, kita dapat lihat bahawa komunikasi telah berubah daripada satu tahap ke satu peringkat yang lain. Okey, bermulanya pada zaman Mesir Purba, okey, ketika itu orang banyak menggunakan elemen lukisan ataupun tulisan ataupun asap kan untuk berkomunikasi di antara satu jarak kepada orang lain yang di sebelah sana. Okey. So sekarang kita lebih mudah lah. Okey, komunikasi lebih mudah, tetapi apa kesannya? Komunikasi memang menjadi lebih mudah, tetapi kesannya adalah terlalu banyak elemen berita palsu, terutamanya di media sosial. Okay, kita tidak boleh menjadi orang yang terlalu cepat percaya kepada berita-berita yang sampai kepada kita. Okay, kita kena jadi orang yang lebih bijak. Kita kena menjadi orang yang lebih prihatin. Okay, kita kena selidik terlebih dahulu setiap mesej yang kita terima. Sama ada berita tersebut adalah benar ataupun berita tersebut adalah palsu. Okay, orang Malaysia biasanya dia suka menjadi orang yang terlebih dahulu dapat berita tu dan disebarkan kepada orang lain. Dialah dapat dahulu, dialah tahu semua benda dan akhirnya berita yang dia kongsi kepada orang lain adalah berita yang tidak benar. Apa kesan berita tidak benar ni? Okey. Kelas boleh tulis di ruangan chat. Madam nak tahu apakah kesan apabila terlampau banyaknya berita-berita palsu ataupun fake news yang berlega-lega di media sosial. Okay, boleh tak komen di ruangan chat kesan berita palsu yang terlampau banyak di media sosial. Okay, nanti Madam akan baca apa kesan-kesannya. Alright, setakat ni ada soalan tak kelas? Boleh dengar? Jelas tak suara Madam? Madam. Boleh Tengah Okay. typing, Madam. Alright. Okay, Okay, bagus. Okay. Boleh tulis di ruangan chat. Madam nak tahu apakah kesan kebanjiran berita palsu ataupun fake news yang berlega-lega di media sosial, terutamanya di Facebook, terutamanya di Instagram, di Twitter dan sebagainya. Okay. Kalau orang tu percaya, macam mana akan jadi, apakah kesan kepada dia dan sebagainya. Okay. Banyaknya berita palsu dan terlampau banyak orang yang bully cyber. Bully cyber pun merupakan antara satu jenayah yang lately makin lama makin meningkat. Okay. Bila-bila pasal artis kan, semua orang akan condemn orang tu habis-habisan. Dan dia takkan tahu akibat daripada tekanan-tekanan tersebut apa akan jadi kepada mereka. Okay. So kita kena menjadi seorang individu yang lebih bertanggungjawab, yang lebih bijak dan kita kena mengandaikan diri kita sendiri terima tekanan tersebut, apa akan jadi. Okay, bila kita menyelami, kita tidak akan buat sesuatu perkara kepada orang lain. Okay. So, menurut etimologi bahasa, perkataan komunikasi adalah daripada bahasa Latin. Ini memang selalu keluar dalam kuis. Okay, perkataan etimologi komunikasi daripada bahasa mana? Okay, so daripada bahasa Latin, komunis yang bererti sama, kesamaan ataupun dari segi makna. Komuniko, communication ataupun communicare yang bermaksud menjadi sesuatu itu milik bersama, to make common, yang mempunyai kesamaan dari segi pengertian. Okay, menurut Kamus Dewan edisi keempat, komunikasi ialah perhubungan secara langsung ataupun perantaraan surat, radio, telefon dan lain-lain. Secara terminologi, komunikasi bererti proses penyampaian satu penyataan oleh seorang kepada seorang lain-lain. Okey, komunikasi ni dia berlaku apabila seorang itu bertindak sebagai pengirim mesej, saya bertindak sebagai pengirim mesej, kamu student bertindak sebagai penerima mesej, dibantu oleh satu medium
yang dinamakan Webex. Kalau tak ada medium Webex, so saya tak bolehlah nak mengirim mesej kepada kamu untuk kamu lebih faham. Okey, terutamanya ketika wabak pandemik COVID-19 ni, COVID-19 yang masih lagi belum ditemui vaksin yang sesuai, kan? Vaksin yang memang telah ditemui oleh Rusia, tapi dia belum lagi masih lagi dalam uji kaji, masih lagi dianalisis. Okay, so selama tu lah kita terpaksa hidup dalam belajar seperti ini. Okay, terpaksa ada penjarakan fizikal, terpaksa sentiasa pakai face mask, okay, untuk mengelakkan jangkitan, kan? Kalau kita dengar news yang dibawakan oleh Jabatan Kesihatan Malaysia ataupun KKM, dia ada menyebut bahawa ada seorang individu tu yang menjadi super spreader. Maksudnya bila jangkitan tu daripada dia akan spread dengan lebih pantas kepada orang lain. So itu adalah salah satu daripada kita kena elaklah perkara tersebut, kan, supaya kita sentiasa sihat. Bila kita sentiasa sihat, kita dapat melakukan aktiviti kita. Okay, so dalam kehidupan ni dua benda yang perlu kamu jaga. Yang pertama adalah daripada sudut kesihatan, your health. Okay, pemakanan, apa yang kamu makan akan menjadikan, pernah tak dengar terms you are what you eat? Okay, apa yang kamu makan menjadikan kamu. Bila kamu makan banyak, kamu makan benda-benda yang tak sihat, so kamu pun akan jadi lebih berisi, lebih gempal. Itu menjadikan kamu, bila badan kita overweight, kita susah nak bergerak, kita cepat letih, kita susah nak bernafas dan sebagainya. Betul tak? Okay. So, yang kedua adalah daripada sudut spiritual. Okay, spiritual tu apa? Kita jaga benda-benda bahagian dalaman. Kalau dari segi agama, dari segi in the religion view, disebut sebagai kerohanian. Okay, dua benda. Satu health, satu kerohanian. Kenapa kerohanian itu penting? Kerohanian itu penting bagi mengelakkan seseorang individu itu dia tidak mampu untuk mengawal tekanan-tekanan dalam hidup dia. Okay, bila kamu ada sudut spiritual yang baik, maka kamu mampu untuk mengawal tekanan yang berlaku dalam hidup kamu. Okay. Setiap orang, setiap manusia, setiap individu memang akan ada tekanan. Sama ada madam pun akan ada tekanan, kamu pun ada tekanan. Yang tak ada tekanan siapa? Kan budak-budak kecil kan, dia main-main, setiap hari dia nak main, dia kerja dia. Dia tak ada tanggungjawab lagi. Okay. Kalau madam kan dia kena cari duit untuk sara keluarga, kan. Ada banyak lagi masalah untuk diselesaikan. Makin meningkat usia, kamu akan ada pengalaman-pengalaman hidup yang lebih mampu untuk memantangkan pemikiran kamu. Macam mana kamu handle masalah, macam mana kamu menyelesaikan masalah. Okay, so itu semua adalah satu kematangan, proses kematangan dalam hidup kamu. Jangan kata masalah tu tak bagus. Sebenarnya masalah tu bagus. Ada orang yang dia boleh buat kerja yang perfect, okay, dalam keadaan dia mempunyai tahap tekanan yang tinggi, tapi kerja dia sangat bagus. Tapi ada orang memerlukan tekanan untuk okay. Tapi kadang-kadang ada orang yang tak nak tekanan dalam hidup dia. Alright. Seterusnya, definisi komunikasi menurut pandangan barat. Komunikasi ialah proses transmisi informasi, kekasan emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan simbol, kata-kata, gambar dan grafik. Menurut Bernard Barrison dan Gary S. Tanner. Okay, menurut Carl Hovland, komunikasi ialah satu proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan, biasanya dengan menggunakan lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Okey, komunikasi juga boleh melukakan hati orang lain dan juga komunikasi juga boleh memotivasikan orang lain. Kamu sebagai seorang manusia, kamu kena fikir sama ada kamu nak, adakah perkataan yang keluar daripada mulut kamu itu boleh melukakan hati orang lain, ataupun adakah aku nak dalam perkataan yang keluar dalam mulut kita boleh memotivasikan orang lain. Mana satu yang kamu nak, kan? Sebab dalam
kehidupan, kita ni kena menjadi seseorang individu. Kita ada di dunia ini adalah untuk menjadi individu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang manfaat yang boleh kita berikan kepada orang lain? Sama ada kita membantu, kita sharing knowledge. Okay? Kita jangan kedekut ilmu lah. Kalau kita ada satu ilmu, kita jangan kedekut. Aku tak nak bagi ilmu kat dia, takut dia lebih pandai daripada aku. Tak. Sebenarnya bila kita mengajar orang lain, kita jadi lebih pandai. Term tu salah Mengajar orang lain, rasa orang lain akan lebih pandai daripada dia. Itu salah. Okay. Maksudnya bila kita mengajar orang lain, kita akan lebih apa maksudnya lebih berpengalaman, lebih pandai daripada orang lain. Okay. Betul tu, madam. Ya, macam saya mengajar kamu, bila saya mengajar kamu takkanlah ilmu saya sikit pula kan? Tak. Bila saya mengajar kamu, dia ada beberapa elemen pembelajaran Bila kamu nak menguasai satu ilmu, kamu harus mengajarnya kepada orang lain. Okay? And then the knowledge akan meresapi dalam kehidupan kamu. Hari-hari kamu ulang dan dia akan ada dalam diri kamu. Sebab tu bila kita dapat ilmu, kita kena mengajar kepada orang lain. Ada praktikal dia sendiri. Okay, menurut Everett M. Rogers, komunikasi ialah proses satu idea dialihkan dari satu sumber kepada satu ataupun banyak penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Okay. So, percakapan kita boleh mempengaruhi tingkah laku orang lain. Okay. Maksudnya kalau kita nak menasihati orang, contohnya di media sosial, okay, secara baiknya kalau kita komen, dia akan dibaca oleh ramai orang kan. So kalau boleh kita PM dia secara personal kan, supaya dia tidak berasa segan ataupun malu lah kan. Kadang-kadang kita kena menjaga air muka orang lain juga. Tapi kadang-kadang ada orang yang membuka keaiban diri dia sendiri. Macam-macam jenis orang lah yang ada dekat dunia ni kan. Alright, menurut Gerard R. Miller, komunikasi terjadi apabila satu sumber menyampaikan maklumat, amanat ataupun arahan kepada penerima dengan niat untuk mempengaruhi perilaku mereka, sama seperti maksud tadi. Dan William J. Seller mengatakan bahawa komunikasi ialah proses di mana simbol verbal dan non-verbal dikirim, diterima dan diberi pengertian. Okay, menurut Harold D. Leswell, komunikasi adalah siapa yang menyampaikan apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya. Okay, siapa yang menyampaikan, siapa penerima mesej, kamu menggunakan saluran apa, macam madam yang menyampaikan, kamu adalah penerima mesej, saluran yang digunakan adalah Webex. Okay, dan kepada siapa dan apa pengaruhnya. Okay, supaya kamu faham berkaitan dengan topik 1. Okay, ini adalah definisi komunikasi menurut pandangan Islam. Okay, komunikasi ini biasanya kalau menggunakan perkataan Arabic word macam qara'a, maksudnya membaca dan sebagainya, seperti yang tertera dalam kamu punya skrin tu Right, definisi dalam Islam. Komunikasi dalam Islam. Adakah komunikasi Islam berbeza dengan komunikasi konvensional ataupun komunikasi barat? Okay, so komunikasi Islam biasanya adalah dia berpandukan kepada dua sumber dalam agama Islam, iaitu Al-Quran dan Hadis. Okay, dan setiap religion ataupun setiap agama mestilah maksud madam, dia mestilah membekalkan penganutnya dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan agama untuk apa? Dari segi meningkatkan nilai moral ataupun menambah nilai dalam masyarakat tersebut. Okay? Okay, seterusnya fungsi komunikasi ada dua, sama ada menerusi lisan. Apa yang madam sampaikan ni adalah menerusi lisan verbal. Isyarat adalah non-verbal. Okay? Isyarat ni tak semestinya kamu bertutur dengan orang kelainan upaya macam orang OKU kan? Dia menggunakan isyarat tangan tak Isyarat ni maksud dia adalah contohnya kalau di lampu isyarat di jalan raya. Okay, kalau hijau maksudnya apa? Jalan. Kan? Berjalan. Kalau merah maksudnya apa? Kecut.
Berhenti. Kalau dia Berhenti. kalau Kalau kuning pecut, madam. kuning Betul, pecut. betul. Okey. Betul. Kuning sebenarnya bersedia untuk berhenti. Ya. Okey. Apa terjadi sekiranya anda tak mengikut arahan di jalan raya, so akan menyebabkan kemalangan, insiden dan sebagainya. Okey, lagi-lagi kalau kat sini kan ada orang suka naik motor laju-laju, dia nak buat wheelie ke apa ke, kan? Dia main Dia pecut orang je. Superman. Jadi Superman ke apa ke kan? Alright, tujuan Macam tu. komunikasi, dia ada 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui sesuatu. Kita berkomunikasi dengan orang lain adalah untuk mengetahui sesuatu perkara. Okey. Contohnya bila kita travel ke sebuah negara, contohnya kita travel ke Jepun ataupun ke Korea, kan kita tak tahu tempat tersebut. Kan kita pun tak faham. Ada orang yang tak boleh baca map. Kan, tak tahu nak naik train yang mana, tak tahu nak turun kat mana. So kita boleh bertanya kepada orang lokal. Alright. Untuk memberitahu sesuatu. Okay, untuk mempengaruhi ataupun mengarahkan orang lain agar berbuat sesuatu. Okay. So, ini Madam tak akan terangkan, kamu boleh baca sendiri. Okey, hubungan iman, Islam dan ihsan dengan komunikasi. So, iman tu maksudnya apa? Iman ni adalah faith, kepercayaan kepada Tuhan. Okey, kalau dari segi Islam, in Islamic view, iman adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Islam adalah satu agama. Okey, yang terdiri daripada pelbagai agama yang wujud di dunia ini. Ihsan bermaksud adalah kita ni melakukan ibadah kepada Tuhan seolah-olah Tuhan tu melihat kita. Itu maksud ihsan. Okey. Bentuk-bentuk komunikasi. So ada banyak bentuk-bentuk komunikasi. So dalam ni kita ambil 3 sahaja. Yang pertama adalah komunikasi vertikal, komunikasi horizontal dan juga komunikasi diagonal. Okey. Antara komunikasi lain adalah komunikasi interpersonal dan juga intrapersonal. Interpersonal adalah komunikasi di antara satu individu kepada individu yang lain. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi monolog dalaman. Kamu belajar sastra kan? BM dahulu masa sekolah. Monolog dalaman ini bermaksud bercakap dengan diri sendiri. Tapi dia bukan orang gila bercakap dengan diri sendiri. Bercakap dengan diri sendiri tu maksudnya kan kadang-kadang kita termenung, kita berfikir ataupun kita pergi beli makanan di KFC ataupun McDonald, kamu akan cakap dengan diri kamu kan, aku nak pilih yang mana nak pilih set apa ataupun bila kita beribadah, kita berdoa. So di situ komunikasi yang wujud adalah komunikasi intrapersonal communication. Okay, dia lebih kepada monolog dalaman. Okay, seterusnya adalah komunikasi vertikal. Vertikal ini ada 2 kategori. Yang pertama adalah vertical upward dan yang kedua adalah vertical downward. Okay, komunikasi vertikal ini berlaku dalam organisasi, berlaku dalam satu company. Yang maksudnya kalau vertical downward adalah ke bawah komunikasi ke bawah. Kita lihat kepada contoh rajah di skrin anda, vertical downward communication. Dia melibatkan di antara majikan, pengurus, penyelia dan pekerja am. Maksudnya kat sini komunikasi di antara orang yang berpangkat tinggi dengan orang yang berpangkat rendah dalam satu struktur organisasi. Okey, maksudnya kalau majikan bos dia nak bagi arahan kepada pekerja, okey, dia akan bagi arahan dalam mesyuarat ataupun dia akan bagi arahan dalam menggunakan telefon ataupun dia akan bagi arahan menggunakan surat dan sebagainya. Okey, so komunikasi yang berlaku tersebut dipanggil komunikasi vertical downward. Okey, vertical bawah. Seterusnya, fungsi downward communication adalah untuk memberikan arahan kepada golongan atasan. Okey. Pemberian arahan daripada golongan atasan ataupun job instruction kamu berikan kepada golongan bawahan. Okey. Yang kedua adalah untuk penjelasan kepada ketua mengenai pembahagian tugas. Okey, penyampaian maklumat mengenai peraturan yang berlaku, procedure and practice. Dan juga pemberian motivasi lisan kepada para pekerja untuk bekerja dengan lebih
baik. So kita sebagai majikan, contohnya nanti kita perlu memberikan motivasi yang baik kepada pekerja. Macam mana nak memberikan motivasi? Motivasi bukan datang daripada verbal semata-mata. Motivasi juga boleh datang daripada bentuk reward. Kalau dapat sales di jana adalah sebanyak 1 juta pada bulan tersebut. Contohlah. So, kita pun berikan reward kepada pekerja-pekerja yang telah bertungkus lumus. Reward daripada segi hadiah, makan-makan, dinner dan sebagainya. Itu semua adalah reward yang boleh diberikan kepada pekerja tersebut. Okay, itu dari segi motivasi. Ataupun boleh juga daripada segi sertifikat ataupun sijil dan sebagainya. Sijil penghargaan. Okay, boleh diberikan untuk meningkatkan motivasi kepada pekerja dalam organisasi tersebut. Okay, contoh saluran komunikasi ke bawah. Okay, job instruction tersebut boleh datang daripada ketika dalam mesyuarat. Okay, daripada melalui telefon, melalui memo, melalui email, okay, melalui perjumpaan dan sebagainya. Okay, yang kedua adalah vertical upward ataupun upward communication. Okay, upward communication adalah satu komunikasi terjadi di antara daripada pangkat rendah kepada pangkat yang lebih tinggi dalam sebuah organisasi. Contohnya daripada pekerja kepada penyelia, kepada pengurus, kepada majikan. Okey, kat situ komunikasi yang wujud adalah komunikasi ke atas. Okey. So, bila tidak adanya komunikasi ini, dia sekaligus komunikasi ke atas ini juga penting. Kerana apa? Bila tidak berlakunya komunikasi ini dalam organisasi, dia akan menyebabkan satu culture yang dipanggil culture of silence ataupun budaya diam. Okay, dan ini sekaligus memberikan kesan kepada organisasi tersebut. So, pekerja takut untuk menyampaikan komen kepada bos contohnya kan. Sebab apa? Sebab bos tu terlampau garang. Dia pun takut nak bercakap dengan bos. Ataupun bila nampak bos dia lari kan. So tak menyebabkan satu budaya dalam organisasi itu kurang berkesan. Okay, penyampaian dia kurang berkesan. Okay, so ini menjejaskan kepada organisasi tersebut. So, pekerja dengan bos mestilah dalam keadaan komunikasi yang terbaik, komunikasi yang berkesan supaya penjanaan kepada organisasi tersebut dapat ditingkatkan dari segi sales dan sebagainya. So, majikan perlu mendengar idea daripada pekerja bawahan, okay, supaya kedua-dua komunikasi yang berlaku akan berlaku secara two-way communication is not good. One way communication is not good. Kamu terima arahan, lepas tu kamu tak ada feedback. One way communication akan menyebabkan kalau dalam relationship pun akan terkesan, kalau dalam organisasi pun akan terkesan. Yang bagus adalah two-way communication. Seorang mendengar, seorang menerima. Seorang lagi mendengar dan seorang lagi menerima. Ada feedback antara satu sama lain. Okay. Okay, kita berhenti setakat ini saja dahulu. So, kita akan sambung pada kelas yang minggu hadapan untuk next komunikasi. Okay, setakat ni ada soalan ke tidak? Tidak ada, Madam. Tadi kamu nampak kan slide yang Madam sharing tadi? Madam ada share kah? Oh, kamu tak nampak kan slide yang Madam sharing tadi? Ya Allah, Madam tak Tak share nampak, Madam. Tak ada, Kamu tak cakap. Kamu diam aja, cakaplah Madam. Slide tak ada. Ya Oh, Allah. sebab kami ingat Madam suruh rujuk nota dalam Classroom. Madam. Oh, kamu pun kami rujuk lah rujuk. dekat situ. Sambil rujuk ke? Sambil rujuk. Yang tadi cakap Madam, tak nampak lagi slide Madam. Okay. Ingat kan? Saya pun, Sepatutnya Madam saya pun cakap. ingat saya dah share content tadi. Madam. Salah apa ni, Madam? Oh, patutlah, madam. Okay, tak apa. Apalah saya macam tak share content. Okay, tak apalah. Kamu boleh rujuk dekat Google Classroom slide kat situ Okay, Madam rasa nanti recording nanti mesti nampak slide tu. Sebab Madam buka slide tu dekat apa tu? Dekat PC Madam.
Maybe dalam recording boleh nampak. Okey, apa lagi ni? Okey, apa kesan fake news tadi? Okey, ada Stephanie May cakap akan timbul salah sangka sesama sendiri. Okey, betul. Ia akan menimbulkan salah sangka sesama sendiri akibat daripada berita yang tidak sahih, kan? Perbalahan antara masyarakat. Okay, Angeline kata perbalahan antara masyarakat. Austin kata akan mengakibatkan rasa dengki antara satu sama lain. Okay, Huzaifah dia bagi respon fitnah berleluasa. Okay, fitnah berleluasa. Sebab tu timbulnya satu arahan daripada pihak kerajaan, dia nak buat akta anti berita palsu supaya berita-berita palsu ni kan orang yang tidak bertanggungjawab ni keluarkan supaya dia boleh dihukum ataupun boleh dijatuhkan hukuman akibat daripada tidak bertanggungjawab kepada orang lain, kan. Contohnya kalau kita cakap Gunung Kinabalu nak meletus, ada gunung berapi, kan. Mestilah orang akan panik, betul tak? Padahal itu just kidding, kan. So nampak tak akan menimbulkan satu huru-hara dalam masyarakat, kan, menimbulkan rasa takut dan panik. Padahal itu adalah berita palsu, kan. Alright, merosakkan imej, nama baik seseorang, akan menimbulkan rasa stres. Okay, maruah seorang akan tercalar. Okay, betul. Kempen hentikan makcik bawang. Okay, Austin. Kempen hentikan makcik bawang, ya. Okay, makcik-makcik bawang yang tidak bertanggungjawab ni, kan. Betul. Seseorang juga akan mendapat mental problem akibat. Okay, betul. Seorang akan mendapatkan mental problem akibat berita palsu. Terutamanya mereka yang dibuli cyberbully. Okay? Semua orang serang dia punya Instagram, semua orang serang dia punya Facebook. Apa akan jadi kepada orang tersebut? Cuba kita fikir mengandaikan diri kita adalah orang tersebut. Apa akan jadi? Kita akan rasa tertekan yang sangat-sangat, kan? Kan? Kan sekarang ni penyakit yang kedua tertinggi adalah penyakit mental. Kita ni janganlah menambahkan lagi penderitaan orang lain dengan keluarkan berita-berita yang tidak sahih. Sebab tu Madam kata, yang seperti Madam cakap tadi, dalam kehidupan ni kamu kena pegang jaga dua benda sahaja. Yang pertama adalah health. Bila kamu berada dalam kesihatan yang baik, kamu akan dapat buat semua perkara yang kamu nak buat dalam hidup. Kamu boleh pergi travel, kamu boleh bekerja dengan baik. Sebab itu jaga kesihatan dari sekarang. Bukan jaga kesihatan bila dah tua. Jaga kesihatan bila dah tua tak guna sebab dah tua. Jaga kesihatan adalah dari masa muda. Jaga kesihatan. At least 3 kali seminggu anda perlu pergi bersenam, berjogging di mana-mana, sama ada pergi gym ke, ataupun anda nak naik treadmill ke, ataupun anda pergi berjogging jangan duduk dekat rumah menghadap laptop 24 jam, it's not good. Saya selalu jogging, Madam. Siapa yang jogging tu bagus. Keluarkan peluh supaya bila kita keluarkan peluh, manusia ni ada hormon tau. Lelaki wanita ni keseimbangan hormon dia sangat penting. Lelaki pun samalah. Okay. Bila kita keluarkan peluh, kita akan keluarkan satu hormon yang dipanggil hormon endorfin. Apa bagusnya hormon endorfin tu? Hormon endorfin tu akan menyebabkan kita berasa tidak lesu, kita akan berasa bersemangat selepas itu kerana kita berada dalam keadaan hormon yang gembira. Okey? Sebab itu kita kena jaga, yang pertama health, yang kedua adalah dalaman, spiritual. Okay, dalaman tu antara kamu dengan Tuhan lah. Okay, mengikut kepada agama masing-masing. Kena jaga bahagian tu. Supaya bila ada tekanan, kita dapat selesaikan tekanan dengan lebih baik. Nak kata orang tak ada masalah, semua orang ada masalah, student. Semua orang ada masalah. Saya ada masalah, kamu pun ada masalah. Masing-masing ada masalah. Tapi bagaimana cara kita handle masalah? Kita jangan terlampau memikirkan masalah tu sampai kita tak boleh buat apa-apa pekerjaan. Maksudnya kita boleh dragkan pemikiran kita supaya tidak memikirkan benda tersebut. Manusia ni boleh urus dia punya mental. Okay, so bila kita tak memikirkan, kita tak akan berasa stres. Okay, so kita kena dragkan dengan perkara-perkara yang lain supaya kita tak akan ingat lagi benda tekanan-tekanan tersebut. Okay, alright. Memecah belahkan masyarakat boleh menyebabkan seorang individu tersebut kehilangan kerjaya. Okey, kehilangan kerjaya ni betul sangat bila seorang itu
bila seseorang itu bekerja, kan? So, orang yang kawan-kawan yang tak suka dengan dia akan buat fitnah pasal dia. So, dia pun boleh kehilangan kerja dia lah. Okay, bila fitnah tersebut berleluasa. Okay, kamu rasa kamu akan berada dalam keadaan yang lebih maksudnya pengalaman kamu hidup kamu akan lebih meningkat bila kamu dalam keadaan dalam satu organisasi ataupun kamu dah bekerja. Macam-macam orang kamu akan jumpa dan macam mana kamu nak ada orang yang baik depan kita tapi dekat belakang dia mengumpat pula, kan? Ada orang yang apa tu? Ada orang yang baik dengan kita tapi dia nak manfaat saja, friends with benefit. Pernah dengar tak terms tu? Ni bukan cerita drama filem ke apa. Friends madam. with benefit. Kan? Kawan dengan kita tapi dia nak benefit daripada kita. Contohnya kalau kita ni seorang yang pandai, kan? Dia nak kawan dengan kita sebab dia nak kau boleh tak buatkan assignment aku? Macam tu contoh. Itu mana-mana tempat kamu boleh jumpa. Okay? Betul, madam. Ataupun kamu ni anak orang kaya lah. Okay, aku nak kawan dengan dia sebab dia ni anak orang kaya, nanti dia belanja aku makan dan sebagainya. Itu salah Kita kena ikhlas dalam berkawan. Tak boleh ada rasa nak kawan dengan dia sebab nak sesuatu daripada dia. Contoh tak boleh. Nak manfaat daripada dia. Kan? Dia ada sesuatu yang boleh diberikan. Tak boleh. Okay. Stephanie May, petang ni pergi jogging madam. Pergi jogging petang ni. Kalau tak hujan boleh pergi jogging Alright. Setakat itu saja untuk hari ini. Kita jumpa pada minggu hadapan. Jangan lupa tuliskan tajuk e-folio dan juga tajuk projek di bahagian bawah senarai atau kumpulan masing-masing di Google Classroom. Okay? Okay, So, madam. madam akan Boleh, madam. alright, madam akan bagikan yang record tadi dalam WhatsApp group kita lah. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ya, ada, Kelas? madam. Ada. Kalau tak ada, kita dismiss minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, madam. warahmatullahi Bye. wabarakatuh. Terima kasih, madam. Okay, bye-bye. Terima kasih. Okay. Madam. Boleh end meeting Alright.